Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama Kapsul KKM 365 di mana kami bawakan rangkuman berita mengenai isu-isu kesihatan, dasar kesihatan dan perkhidmatan kesihatan yang terkini sepanjang bulan Februari, Mac dan April 2024. Pada bulan Februari, Hari Kanser Sedunia pada tahun ini yang disambut pada 4 Februari 2024 dan tema yang dibawa ialah Close the Care Gap. Tema ini diangkat dengan tujuan meningkatkan kesedaran serta pemahaman tentang kanser dan kesukaran dalam mencapai kesamaan dalam penjagaan kanser bagi setiap lapisan masyarakat di seluruh dunia. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dengan tema Close the Care Gap. Pada tahun ini, penekanan diberikan kepada penjagaan kanser yang menumpukan kepada keperluan pesakit secara keseluruhannya dan bukanlah kepada penyakit sahaja. Transformasi daripada tumor-centered kepada patient-centered ini menekankan kepentingan kesejahteraan fizikal dan psikologi pesakit kanser. Justru, sempena sambutan Hari Kanser Sedunia pada tahun ini, YB Menteri Kesihatan menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat melalui pemakanan yang sihat, kekal aktif secara fizikal, tidak merokok dan tidak mengambil alkohol. Pemberian vaksin seperti vaksin hepatitis B kepada bayi melalui program imunisasi kebangsaan serta vaksin human papilloma virus yang ditawarkan kepada remaja perempuan berusia 13 tahun juga adalah sebahagian daripada usaha KKM dalam pencegahan kanser di Malaysia yang perlu disambut baik oleh semua lapisan masyarakat. Pada 14 Februari 2024, YB Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan dan YB Fadilah Siddiq, Menteri Pendidikan telah hadir ke sesi libat urus pelaksanaan Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda malpemakanan dalam kalangan kanak-kanak 2023-2030 termasuk di Taman Asuhan Kanak-Kanak dan institusi pendidikan di Ibu Pejabat KKM. Memorandum ini disediakan berdasarkan keputusan Majlis Sosial Negara Bilangan 1 tahun 2023 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri 1 yang bersetuju supaya Memorandum Jemaah Menteri dibentangkan berhubung beban berganda malpemakanan dalam kalangan kanak-kanak taska dan murid sekolah bagi membangunkan generasi masa hadapan yang sihat melalui human engineering. Pada 16 Februari 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, telah menyempurnakan Majlis Pelancaran Kerjasama Strategik antara KPJ Healthcare Berhad dan Mayo Clinic melalui dua hospital pakar iaitu KPJ Damansara Specialist Hospital dan Hospital Pakar Damansara II. Kerjasama ini menandakan penglibatan Malaysia yang pertama bersama Mayo Clinic Care Network dalam mencapai sasaran global dalam memacu kecemerlangan perubatan dan inovasi penjagaan pesakit serta mewujudkan standard baharu bagi lanskap penjagaan kesihatan di negara ini. YB Menteri Kesihatan turut menyatakan bahawa penyakit jantung terus menjadi punca utama kematian di Malaysia dengan 18.4% daripada kematian yang disahkan secara perubatan pada 2022 merujuk laporan Jabatan Perangkaan Malaysia. Dengan menjalin jalinan strategik seperti ini, kepakaran dan pengetahuannya dalam kardiologi, pernafasan dan onkologi dapat dimanfaatkan selain mempertingkatkan proses sedia dan juga memangkin kemunculan penyelesaian baru bagi menangani keperluan penjagaan kesihatan negara yang semakin pesat mengembang. Kerjasama awam swasta ini juga penting bagi membentuk masa depan penjagaan kesihatan di Malaysia. Pada 17 Februari 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, telah menghadiri program Walkabout Permis Bersih Bebas Asap yang diadakan di kawasan Jalan Alor Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Program Walkabout Permis Bersih Bebas Asap atau ringkasnya BEBAS dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, sokongan dan pematuhan masyarakat terutamanya pengusaha permis makanan dan penjaja berkaitan kepentingan kebersihan permis makanan termasuk kepatuhan larangan merokok. Program Walkabout Bebas ini juga adalah bukti bahawa kerajaan melalui KKM sangat prihatin akan kesihatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Permis yang telah diperiksa dan didapati bersih serta mematuhi kriteria tertentu
akan diberi pengiktirafan permis bersih dan selamat sebagai penghargaan kepada pengusaha sekaligus menggalakkan mereka mengutamakan penyediaan makanan selamat dan sentiasa mengekalkan persekitaran permis yang bersih kepada pelanggan. Pada 4 Mac 2024, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah telah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS sebagai satu agenda kerajaan untuk memastikan kesejahteraan kesihatan rakyat Malaysia. Pada 15 Jun 2023 yang lalu, Parlimen telah meluluskan Kertas Putih Kesihatan yang merupakan dokumen Pelan Reformasi Kesihatan Negara. Kertas Putih Kesihatan mencadangkan aspirasi dan matlamat sistem kesihatan negara ke arah negara yang sihat melalui peralihan paradigma daripada sick care kepada healthcare dan wellness. Inisiatif ANMS yang dilaksanakan adalah bagi memastikan rakyat untuk kekal sihat atau kembali sihat selaras dengan Pelan Reformasi tersebut. Terdapat 3 kertas pertimbangan yang telah dibincangkan, iaitu pelaksanaan Putrajaya Sihat Sejahtera di bawah Inisiatif Nasional Malaysia Sihat menjelang 2030, pemberian geran pasukan My Champion di bawah ANMS dan laporan pencapaian inisiatif ANMS. Pada 9 Mac 2024, YB Datuk Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan, telah menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024. Tema yang dipilih, Kesihatan Buah Pinggang untuk Semua, memantapkan akses rawatan yang optimal dan saksama, amat bertepatan dalam usaha bagi meningkatkan kesedaran tentang pentingnya akses rawatan yang saksama dan strategi secara kolaboratif yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan akses kepada rawatan yang optimal bagi mereka yang menghidap penyakit buah pinggang. Statistik kajian tempatan menunjukkan 1 di antara 7 orang rakyat dewasa Malaysia mengalami penyakit buah pinggang kronik dan statistik terkini dari Malaysian Dialysis and Transplant Registry menunjukkan seramai lebih 9,500 pesakit baru dikenal pasti perlu menjalani rawatan dialisis setiap tahun. Kerajaan Malaysia sangat komited dalam memerangi peningkatan penyakit tidak berjangkit ini dan telah memfokuskan pencegahan penyakit buah pinggang kronik CKD di dalam agenda kesihatan kebangsaan. Pada 10 Mac 2024, YB Datuk Lukanisman bin Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan telah menyempurnakan Majlis Pelancaran Hari Pembantu Perubatan ke-13 Peringkat Kebangsaan tahun 2024 yang bertemakan Bakti Mulia Masyarakat Sejahtera Aspirasi Malaysia Madani. Acara tahunan yang disambut pada 10 Mac ini adalah bagi meraihkan semua penolong pegawai perubatan di seluruh negara sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan di atas bakti mulia dalam menyampaikan perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan sentiasa mengiktiraf peranan penting pembantu perubatan sebagai antara profesion utama di dalam sistem penyampaian kesihatan di negara ini. Jasa dan pengorbanan semua pembantu perubatan termasuk sejak sebelum merdeka sehingga kini akan sentiasa dikenang dan dihargai. Hari TB Sedunia disambut pada 24 Mac setiap tahun. Sambutan ini adalah sempena memperingati sejarah penemuan bakteria Mycobacterium tuberculosis oleh Dr. Robert Koch pada 24 Mac 1882. Tema tahun ini adalah Yes, We Can End TB atau Ya, Kita Boleh Hentikan TB. Dan ketiga, sebagai alternatif kepada pengambilan ubat TB harian secara fizikal di klinik kesihatan Directly Observed Treatment DOT, kaedah Maya Video Observed Treatment VOT, telah dilaksanakan secara projek rintis mulai Julai 2023 melibatkan 27 buah klinik kesihatan terpilih di 5 buah negeri. Pada bulan April, pada 2 April 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, telah mengeluarkan satu kenyataan media berkenaan cadangan pindaan Akta 50 berkenaan program Parallel Pathway. Kementerian Kesihatan Malaysia beriltizam untuk melahirkan lebih ramai pakar perubatan demi memenuhi keperluan perkhidmatan perubatan negara. Pada 18 April 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan bersama-sama YB Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi
telah mempengerusikan mesyuarat berhubung memorandum bersama daripada Menteri Kesihatan dan Menteri Pendidikan Tinggi mengenai cadangan pindaan Akta Perubatan 1971 Akta 50. Mesyuarat ini diadakan untuk meneliti dengan lebih lanjut berkenaan program Parallel Pathway dan untuk mencari jalan penyelesaian bagi memberi jaminan ilmu yang diperoleh para pelatih mematuhi piawaian tertinggi. Berdasarkan perbincangan mesyuarat ini juga, satu memorandum akan dibawa ke Barisan Jemaah Menteri untuk persetujuan lanjut dan ia selari dengan hasrat Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang optimum kepada rakyat Malaysia. Pada 22 April 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan telah hadir ke Majlis Pelancaran Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia 2023. Kesihatan mental memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran, emosi dan tingkah laku. Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS pada tahun 2017 mendapati 1 daripada 5 remaja mengalami kemurungan. Manakala pada tahun 2022 pula, 1 daripada 4 remaja mengalami kemurungan. Dalam ucapan beliau, YB Menteri Kesihatan berkata, KKM bukan satu-satunya agensi yang bertanggungjawab terhadap kesihatan mental, malah memerlukan pendekatan keseluruhan negara atau whole of nation approach. Inisiatif MyMHI 23 merupakan indeks kesihatan mental yang pertama di Malaysia bertujuan untuk mengukur tahap kesihatan mental belia berumur antara 15 hingga 30 tahun. Pada 29 April 2024, YB Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, telah menghadiri rundingan meja bulat Antimicrobial Resistance AMR bersama Ahli Parlimen, Anjuran Bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, British High Commission Kuala Lumpur dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sesi ini bertujuan untuk mengukuhkan kerjasama dan kesedaran mengenai isu AMR dalam kalangan ahli parlimen serta untuk memberi pendedahan kepada ahli parlimen terhadap penglibatan Malaysia di High Level Meeting on AMR yang akan diadakan di United Nations General Assembly pada September 2024. Pendekatan secara One Health dan holistik merentasi pelbagai sektor perlu diterapkan bagi menangani isu ini dan keterlibatan politik adalah penting untuk memudahkan kerjasama merentasi pelbagai sektor untuk membangunkan dasar dan strategi yang menyeluruh dalam menangani AMR di Malaysia. YB Menteri Kesihatan telah menjelaskan bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO telah mengisytiharkan AMR sebagai salah satu daripada 10 ancaman kesihatan awam. Ianya merupakan cabaran yang kompleks merentasi sektor kesihatan manusia, haiwan dan tumbuhan, alam sekitar, keselamatan makanan, pembangunan ekonomi serta dapat mengancam pencapaian Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG. Sekian rangkuman berita kapsul 365 KKM bagi bulan Februari, Mac dan April 2024. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.